Fadil Ustaz untuk sampaikan kuliah subuh Ramadan pada pagi ini. Falyatafaddal mashkura, dengan hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada pagi ini kita nak menyentuh satu hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Thalathun la turaddu da'watuhum. Al-imamul 'adilu was-sha'imu hina yuftir wa da'watul mazlum yarfa'uha fawqal ghamami wa tufattahu laha abwabus sama wa yaqulu ar-rabbu 'azza wa jal wa 'izzati la ansurannaki walau ba'da hin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi SAW bersabda, 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia hendak berbuka. Dan yang ketiganya, doa orang yang dizalimi. Allah Ta'ala mengangkat doa tersebut sehingga ke langit dan dibuka pintu langit. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Dan demi kemuliaanku, aku akan memberikan pertolongan kepada kamu walau setelah beberapa lama." Jadi hadis ni menyebutkan kepada kita bahawa ada 3 golongan yang Allah Ta'ala tidak tolak doa mereka. Yang pertamanya al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang memikirkan tentang rakyatnya, tidak menzalimi rakyatnya, memikirkan siang malam keadaan rakyat dia, macam mana mereka ni berada di bawah, susah ke, senang ke, miskin ke, kaya ke, ada makanan ke, tak ada makanan ke, ada kerja ke, tak ada kerja ke. Dan mereka menyelesaikan masalah masyarakat dengan cara yang terbaik. Menyelesaikan masalah masyarakat dengan cara yang terbaik, yang mana kita boleh melihat antara contoh yang ditunjukkan oleh Khulafa Ar-Rashidin. Antaranya kita boleh tengok macam mana Abu Bakar radhiyallahu anhu satu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tengok Sayyidina Abu Bakar ni lepas dia jadi tok imam subuh, dia terus balik lalu dak doa, dak benda. Lalu saya rasa pelik, apa Abu Bakar ni? Dia pun gilah ikut belakang Abu Bakar ni tanpa Abu Bakar sedari. Tiba-tiba dia tengok Abu Bakar pergi ke satu rumah di hujung Madinah.
Satu rumah buruk. Dan dia tengok Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam rumah tu. Sayyidina Abu Bakar buat keluar sapah-sapah daripada rumah tu. Dia nyapu. Dia buat gitu, buat gini, mana kemah rumah tu. Kalau kita kata kakak ni ada bini muda, kita kepala otak jahat lalu. Duk tahmah ke orang. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata, buat apa ni Sayyidina Umar ni? Pergi rumah orang yang tidak dikenali. Bila dah sudah Sayyidina Abu Bakar selesai kerja dia di rumah tu, dia pun balik. Sayyidina Abu Bakar balik. Bila Sayyidina Abu Bakar balik, Sayyidina Umar pun pergi ke rumah tu dan jumpa dengan tuan rumah. Rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi ke rumah tu dan beri khidmat kepada tuan rumah. Pergi khidmat kepada tuan rumah. Rupanya tuan rumah tu seorang wanita tua dan buta. Tua dan buta. Barulah dia tahu kenapa Sayyidina Abu Bakar beri khidmat kepada tuan rumah. Pergi kemah rumah. Tak ada, maknanya dia orang tuan rumah tu mungkin dah orok barangkali. Orang tua apa tua, dan yang keduanya buta. Ni salah satu contoh. Kita tengok pula Sayyidina Umar bin Khattab. Dia kerja dia ni malam-malam dia akan pergi pusing nak tengok keadaan macam mana penduduk ataupun rakyat dia di Madinah. Ni Sayyidina Umar bin Khattab. Yang mana pada waktu tersebut Sayyidina Umar ni tempoh pemerintahan dia dah lama. Tapi Allah Ta'ala beri keberkatan kepada dia, antaranya banyak meluas pemerintahan Islam pada waktu tu. Sayyidina Umar pergi pusing di Madinah. Pusing. Ni cerita masyhur. Cerita masyhur cerita ni. Dia tengok apa? Dia tengok antaranya yang dia jumpa perbualan di antara siapa dia? Perbualan di antara cucu dengan tok. Cucu dengan tok. Sayyidina Umar tengok cerah molek ni. Dia pun pergi tengok, pergi siasat apa yang berlaku. Tak sebab rumah orang lain gelap belaka. Pergi tengok. Tok dia kata susu kita hari ni berkurangan. Orang puang ni dia jual susu lembu di pasar. Tok dia kata susu lembu kita ni kurang hari ni nak jual ni. Jadi kalau sikit maknanya tak banyak manalah boleh untungnya. Lalu dia kata mari kita campur air sikit lah. Campur air sikit. Nak we jadi banyak ni. Kena campur air. Lalu cucu dia kata tak boleh tu. Tak boleh. Dosa buat gini ni. Dosa buat gini. Lagi Allah Ta'ala marah. Tok dia kata tak apa. Orang tak tahu. Kita capur rumah kita ni, bukan capur depan kat pasar tu. Kita capur rumah, esok kita pergi jual. Tok dia kata tak usah bimbang lah. Tak usah bimbang. Sayyidina Umar tak tahu benda ni. Sayyidina Umar tak tahu. Ni Sayyidina Umar duk dengar dia cakap. Memang orang tahu Sayyidina Umar ni terkenal dengan ketegasan dia. Tadi Tok dia kata Sayyidina Umar tak tahu. Lalu cucu dia kata, Tok,
Walaupun Sayyidina Umar tak tahu, tetapi Tuhan Sayyidina Umar tahu. Bila cucu kata gitu ketuk dia, barulah tok dia kejut. Rupanya dia lupa bahawa Allah Ta'ala sedang memerhati dia. Sayyidina Umar bila dengar gitu, dia kata budak puang ni budak yang beriman, yang takutkan kepada Allah Ta'ala. Lalu esok kang tu dia atur rombongan meminang untuk meminang budak tu untuk anak dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia pergi pusing di Madinah. Dia tengok ada satu rumah yang ada suara budak nangis. Ada suara budak nangis. Dia tengok anak-anak nangis dan orang puang mak ni buat benda panggil tengah rebuh benda dalam puyuk. Mak ni kata tidurlah dulu. Kaki bila makanan kita masak ni kaki mak gerak. Dia suruh anak dia tu tidur dulu. Pujuk, tidurlah budak-budak tu. Sayyidina Umar duduk perhati je dia daripada luar. Lalu Sayyidina Umar minta izin untuk masuk ke dalam rumah. Orang tu kata, kalau kamu mari untuk buat jahat, aku minta kepada Allah Ta'ala untuk jauhkan daripada kejahatan kamu. Tetapi kalau kamu masuk untuk buat kebaikan, maka aku sangat persilakan. Sayyidina Umar tu masuk, tengok-tengok, dia tanya kepada orang puan tu, masuk apa? Lalu orang puan tu kata, aku tidak ada makanan bagi aku dan anak-anak aku. Aku hanya memasak batu dalam puyuk ni supaya untuk pujuk anak-anak aku ni tidur. Rebu batu, bukan nak bagi makan anak kepada anak batu, tetapi nak beri harapan kepada anak dia bahawa dia ni di rumah dia ni ada makanan, tengah masak, suruh tidur dulu. Sayyidina Umar bila tengok dalam puyuk tu penuh dengan batu dan juga air. Lalu orang puan tu kata, Sayyidina Umar ni memang tak pakar. Dia kata tak pakar. Dia lock keluarga kami ni dalam kelaparan. Lalu Sayyidina Umar pun tubik daripada rumah dia. Dia khabar kepada pembantu dia, jom kita pergi ke Baitul Mal, tempat gudang penyimpanan Baitul Mal, makanan-makanan, gandum dan sebagainya. Dia pergi dan dia sendiri yang pikul gandum dan juga daging. Lalu pembantu dia kata, wahai Amirul Mukminin, buat marilah sebahagian daripada barang hak yang kamu nak beri kepada orang puan tu, supaya aku tolong kamu. Apa yang Sayyidina Umar sebut? Sayyidina Umar kata, mu boleh tolong ke aku daripada terlepas daripada api neraka? Mu boleh tolong ke aku terlepas daripada api neraka? Sayyidina Umar bawa sendiri gandum, jembeng sendiri daging, dan bawa ke rumah orang puan. Dia masuk kepada orang puan tu, dia kata, boleh tak aku nak tolong memasak? Orang puan tu kata, silakan. Dia pun uli tepung, buat roti, masak apa benda, masak daging dan sebagainya, sehingga dah siap semua sekali. Lalu orang puan tu kata, alangkah baik sekiranya perkara ni dilakukan oleh Umar. Dia tak tahu waktu Sayyidina Umar. Lalu diberilah makan kepada anak-anak orang puan tadi. Nak beritahunya ialah pemimpin yang adil ni
Antara kerja mereka ni, mereka memikirkan hal keadaan rakyat dia. Tahu. Ini ayam ni mahal ni. Nak aku mana? Fikir lah. Barang mahal, hak tu, hak ni. Perkara hak yang menjadikan keselesaan kepada rakyat dia, hak tu Allah Ta'ala beri pahala kepada dia. Dan Allah Ta'ala beri kelebihan yang tak ada pada orang lain. Apa kelebihan dia? Hak ni yang kita sebut. Doa dia tidak ditolak. Dan Allah Ta'ala beri satu lagi kelebihan kepada dia ialah dia, Allah Ta'ala melindungi dia pada hari kiamat daripada kepanasan matahari. Allah Ta'ala lindung dia, bubuh dia di bawah arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi sebut dalam hadis ada 10 golongan yang Allah Ta'ala lindungi mereka daripada panas matahari pada hari tersebut. Antaranya Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ni bukan benda yang mudah untuk jadi pemimpin yang adil. Kalau apa benda ni, Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, betapa dia adil dalam pemerintahan, sehingga kan tak ada orang yang berasakan dia layak untuk menerima duit zakat. Ngata dia cari. Ngata orang. Petugas zakat pergi cari orang ngata. Awak susah tak? Awak susah tak? Pergi cari orang nak ubi piti zakat. Orang pula ni kata, rasa saya tak susah mana. Tak senang, hidup senang dah. Makan minum ada belaka. Cari. Siapa ke Afrika cari orang. Siapa ke Afrika cari orang untuk beri duit zakat. Nak cari asnah lapang ni tak jumpa. Petugas balik semula, jumpa dengan Sayyidina Umar Ibn Aziz, kata, wahai Amirul Mukminin, tak ada orang yang nak terima duit zakat. Lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berisytihad bahawa dia kata, cari orang yang nak kahwin, sediakan beri kepada dia duit zakat ni. Kalau dia tak mampu nak sediakan mas kahwin, kita ambil duit zakat ni beri kepada dia untuk dia jadikan sebagai mas kahwin. Ni imam yang adil. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia, antaranya doa yang dimakbulkan. Minta Allah Ta'ala beri. Yang keduanya, Nabi SAW sebutkan as-saimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika dia hendak berbuka. Yang ni umum. Siapa dia yang puasa, Allah Ta'ala beri kelebihan. Kita hari ni, kalau kita panjang umur hari ni, kelebihan ni Allah Ta'ala beri kepada kita pada hari ni dan pada hari yang seterusnya selama mana kita berpuasa. Bermakna ibadat puasa yang kita jalankan ni bukan ibadat yang sebarangan. Bukan ibadat sebarangan. Sebab mana? Ibadat ni ibadat yang panjang. Antara ibadat yang panjang, ibadat puasa. Kalau semayang mungkin 10 minit, 5 minit. Semayang tarawih mungkin setengah jam. Tetapi puasa ni panjang. 10 jam, 12 jam, 13 jam, 15 jam, 16 jam. Allah Ta'ala beritahu, Nabi SAW beritahu kepada kita, al-hasanatu bi'ashri amsalihah ila 700 dhifin. Kebaikan, kebajikan, amal soleh
Allah Ta'ala gandakan satu amal soleh 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Ya. Nabi sebut dia illa saum, hadis kursi. Ya. Illa saum, kecuali puasa. Kecuali puasa. Dan Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi ni, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Ianya aku sahaja hak yang boleh beri pahala tersebut kepada orang tu. Kerana apa? Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li. Kerana dia meninggalkan kemahuan dia pada siang hari, makan dia, minum dia tinggal belaka. Li, kerana aku. Min ajli, kerana aku. Orang puasa ni, ulama sebut puasa ni tidak ada satu tempat untuk masuk riak pada dia. Sebab apa dia? Sebab kalau orang berpuasa dia tak ada apa dia? Tak ada tanda. Tak mungkin kata, tak mesti kalau kata dak orok tu puasa. Tak. Mungkin ia berlakon. Tak. Ada orang yang puasa gagah je. Tak. Gagah je. Pergi mari buat kerja ni. Ada masalah, macam biasa. Tak. Cuma dia lapar. Cuma dia dahaga. Tak. Kalau dia tak puasa pun orang dah tahu. Tak. Dia minum air rumah dia, makan rumah dia, tubik luar tak ada benda. Tak. Buat macam orang puasa juga. Petang orang pergi beli bazar Ramadan, dia pun pergi beli bazar juga. Tak. Tapi nak buka orang kumpul belaka, nak buka di rumah dia pun makan juga macam orang lain. Tak. Tapi antara ramai-ramai dalam rumah tu dia tak puasa seorang. Contohnya, orang tak tahu. Tidak ada orang yang tahu. Rahsia puasa antara dia dengan Allah Ta'ala saja. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dia meninggalkan kemahuan dia, syahwat dia, kemahuan dia pada siang hari. Apa benda lagi? Makan dan minum dia kerana Allah Ta'ala. Dia tinggal tu kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang lain. Jadi kelebihan tu Allah Ta'ala beri kepada dia, antaranya doa yang mustajab. Dia minta Allah Ta'ala makbulkan. Hajat kita ni banyak dengan Allah Ta'ala ni. Hajat kita dengan Allah Ta'ala ni banyak. Tahu ke kita tahu ke kita tak tahu ke, memang hajat kita dengan Allah Ta'ala ni banyak. Terlalu banyak. Tidak terhitung. Antaranya apa? Antaranya ialah hajat kita dengan Allah Ta'ala ni, nak minta ampun dengan Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa yang kita telah lakukan. Ini hajat kita yang utama. Sebab dia tak ada manusia lain yang boleh ampunkan dosa kita kecuali dosa kita dengan dia. Dosa kita dengan Allah Ta'ala boleh ampun belaka. Dan kita ni terlalu banyak hajat dengan Allah Ta'ala. Maka mintalah ataupun ambillah waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni untuk kita berdoa. Jangan tunggu nak kena cari doa dalam bahasa Arab, jangan. Doalah dengan bahasa kita sendiri, tak ada masalah. Allah Ta'ala sangat memahami. Nak buka tu 10 ke 15 minit ke sebelum buka, panggil kupu keluarga kita start doa. Nak doa benda pas 15 minit apa? Reka lagi lah. Kalau anggap air tu, mari aku nak minta kenapa? Tulis tak apa. Siapa masa nak doa tu, waktu bik kertas kita tu. Nak ni minta dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni benda, Allah Ta'ala ni yaghdabu hina la yas'al. Allah Ta'ala ni dia marah apabila dia tidak diminta oleh hamba dia.
wal 'abdu yaghdabu hina yus'al. Sedangkan manusia ni, hamba ni marah kalau orang minta dengan dia. Dok tunggu orang lain anak kita minta kerek-kerek piti kena jekoh ah. Kena marah ah. Pagi minta dah seria, tengah hari minta seria pula, petang tu minta lah 2 ya. Nak beli benda. Mulalah kita mempersoalkan benda yang dia nak beli. Contohnya. Tapi Allah Taala lagi banyak minta lagi Allah Taala sayang. Ni jenis Allah Taala. Pesan Allah Taala. Kalau kata manusia PA. Hak yang Allah jenis macam dia bagaimana perwatakan Allah Taala ni. Minta kau sayang, minta kau sayang, minta kau sayang. Lagi banyak minta lagi banyak sayang Allah Taala kepada kita. Dah nak doa dia pada 15 minit 20 minit. Gilik lah. Mula-mula ayah lo doa, habis sikit dah. Tak ada benda lah nak minta ni. Pasing ke mak pula. Mak pula doa, habis dah ni. Minta anak jadi sihat, minta anak cemerlang dalam belajar, minta anak dia dilindung oleh Allah Taala, minta ni. Habis dah. Turun ke anak pula. Gitulah. Biasakan waktu-waktu keemasan ni untuk kita berdoa. Rugi kita ni rugi. Banyakkan kita ni jadi tabiat dak comel. Kak nak buka, tengok TV. Kak nak buka, dia baca WhatsApp, tengok TikTok, tengok Facebook. Baca surat khabar macam-macam. Orang puan pula waktu tu lah hidup sibuk dengan makanan tu, dengan makan ni. 15 minit, setengah jam ke sebelum buka tu, kalau boleh selesaikan dulu makanan hak yang kita nak hidang kepada keluarga kita tu. Masuk awal. Selesai dulu. Peruntukkan waktu untuk kita berdoa. Seperti mana yang kita sebut tadi, kita sangat banyak hajat kita dengan Allah Taala. Sangat banyak hajat kita dengan Allah Taala. Dan yang ketiganya ialah da'watul mazlum. Doa orang hak yang dizalimi. Yang mana Allah Taala sebut dia? Allah Taala mengangkat doa mereka ini fauqal ghamam, hingga ke langit. Dan Allah Taala sebut wa tufattahu laha abwabus sama, dan dibuka pintu langit. Maknanya 3 golongan ni Allah Taala buka pintu langit ketika mereka berdoa sapa direct kepada Allah Taala. Terutamanya doa orang yang dizalimi. Allah Taala kata benda, la ansurannaki walau ba'da hin. Aku akan memberikan pertolongan kepadamu walaupun setelah beberapa waktu. Bisa doa orang yang dizalimi ni jangan buat main. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Taala. Tidak ada hijab antara dia dan Allah Taala. Hak ni hak yang dia bisa orang yang dizalimi. Ada satu peristiwa yang berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang alim, sahabat yang alim dan sahabat yang gagah berani. Sa'ad bin Abi Waqqas ni antara kelebihan dia ialah antara kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas ialah memanah. Kalau tengok di muzium tu memang besar lah dia punya panah tu, dan memang berat. Ratusan kilo apa nama lagi busur dia tu berat tu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni kelebihan dia juga dia ialah ketepatan panahan dia. Kalau ingat
kalau kita baca berkenaan dengan perang Uhud, antara orang yang melindungi Nabi SAW ialah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila Nabi SAW berundur nak selamatkan diri ke Bukit Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas lah yang antara orang yang menyelamatkan Nabi SAW. Dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Dan disebutkan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni antara 4 orang pertama yang masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Antara orang yang awal masuk Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Di zaman Sayyidina Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas ni dilantik sebagai gubernur ataupun ketua negara di Kufah, Iraq. Di Kufah. Semasa pemerintahan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni, sampai satu surat daripada Kufah kepada Sayyidina Umar memberitahu bahawa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni menjalankan betul dalam menjalankan pemerintahan. Dan antaranya disebutkan bahawa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni semayang dak ikut seperti mana Rasulullah. La yuhsinus solah. Dia semayang ni dak betul, bukan mana dak betul rakaat barambang, bukan, dak ikut seperti mana Rasulullah. Dan ada banyak lagi aduang ni. Sayyidina Umar ni panggil Sayyidina Sa'ad. Dia kata, betul tak hak yang aku terima berita ni bahawa kamu tidak betul dak ikut Rasulullah apabila solat. Lalu Sayyidina Sa'ad kata benda, idza sallaitul isya, apabila saya sembahyang isya, arkudu fil ulayain wa ukhaffifu fil ukhrayain. Wahai Amirul Mukminin, ma sallaitu illa salata Rasulillah, ma sallaitu bihim illa salata Rasulillah. Wahai Amirul Mukminin, saya tidak sembahyang mengimamkan mereka kecuali dengan cara yang diajar oleh Rasulullah. Arkudu fil ulayain, aku panjangkan sedikit bacaan pada 2 rakaat pertama. Wa ukhaffifu fil ukhrayain, dan aku pendekkan pada 2 rakaat yang kedua. Memang sunat sembahyang isyak 2 rakaat yang pertama tu kan tok imam boleh baca jahar kan. Jadi tok imam baca panjang sikit daripada apa benda ke? Apa benda ke? Sembahyang lain. Ni sunnah. Nak baca. Jadi lalu saya nama kata hadza dhannu bika. Saya nama kata ni adalah sangkaan kamu. Bukan makna Sayyidina Umar nak marah kepada Sayyidina Sa'ad, bukan. Tapi Sayyidina Umar maksud di situ ialah kata, hak ni kamu hak yang rasa begitu. Mungkin orang Kufah ni tak rasa gitu. Lalu Sayyidina Umar pecat Sa'ad bin Abi Waqqas dan ganti dengan Sayyidina Ammar ibn Yasir. Ganti orang lain. Pecat. Sebab dia pecat bukan kerana tak betul, tetapi pecat kerana dia nak melakukan siasatan. Nak lakukan siasatan. Dia pun kata, ada riwayat kata seorang lelaki, ada kata satu kumpulan. Tak. Kumpulan penyiasat ni pergi jumpa dengan tempat-tempat orang ramai, pergi ke masjid, pergi ke tempat orang kupur,
tanya berkenaan dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Tanya pun tanya, semua kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni terbaik. Memang kemah Sayyidina Sa'ad ni, orang yang adil dalam pemerintahan. Semua kata gitu. Kecuali ada satu tempat tu di kabilah Abs. Siapa di kabilah ni? Dia tanya, mereka tanya. Lalu ada seorang lelaki yang bernama Usamah bin Qatadah. Orang gelar kepada dia Abu Sa'dah. Dia ni kepala kepada kabilah tu. Lalu dia kata, kumpulan penyiasat ni tanya, nak tanya berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Lalu dia kata benda, kalau mu nak tahu berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ni, aku boleh khabar. Yang pertama dia kata benda, inna Sa'dan la yasirru bis-sariyah wala ya'dilu fil qadiyah wala yaqsimu bis-sawiyah. 3 benda dia khabar. Yang pertama dia kata la yasirru bis-sariyah. Dia kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni penakut, pengecut. Dia tidak pernah hadir berperang bersama dengan tentera. Kita sebut tadi benda, Sa'ad bin Abi Waqqas ni kaki perang. Tak, orang yang pandai manah. Tak. Dia kata kepada Sayyidina Sa'ad bahawa Sayyidina Sa'ad ni tak pergi perang. Pengecut. Pengecut lagu mana dia ni kaki perang. Tak. Waktu tu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ada bersama dengan rombongan tu. Dia ikut sekali. Cumanya orang lelaki ni Abu Sa'dah ni dia tak tahu bahawa Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ni ada bersama. Dia sedap reka lah. Sedap reka. Sebab tu kita duduk kampung-kampung ni jangan reka berkenaan dengan isu hal orang ramai ni. Dia kata la yasirru bisariyah. Dia ni pengecut dak pergi perang dengan rombongan tentera. Yang keduanya dia sebut dia wala ya'dilu fil qadiyah. Sayyidina Sa'ad ni seorang yang tidak adil ketika melakukan keputusan. Macam mana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dak adil? Dia antara orang yang alim dan dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Antara 10 orang al-mubasysyirin bil jannah, orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW. Orang yang dijanjikan syurga ni orang barang ke dak? Dokkanlah orang yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW orang yang dak takutkan kepada Allah Ta'ala. Bila nak jatuh hukum, Nabi SAW kata benda, imam yang tidak atau pemimpin yang tidak adil kepada rakyat dia, hari kiamat lagi Nabi kata benda, mereka berjalan dalam keadaan bahu yang sengit. Bahu sengit. Jalan bahu sengit sebab dia tak adil kepada rakyat dia. Tapi Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas seorang yang sangat adil. Orang lain kamu adil belaka, puas hati belaka. Kampung ni saja. Kampung tu pun seorang tu saja yang kata gitu. Baru jumpa rupa-rupanya dia. Dalam sutir Kufah tu, dalam bandar Kufah tu, benda kampung ni ataupun kabilah ni saja hak yang kata ke Sayyidina Sa'ad, dan orang tu hak yang panah lain. Orang tu hak yang mencetuskan api fitnah.
Abu Sa'dah kata benda. Yang pertama dia kata benda, la yasirru bisariyah wala ya'dilu fil qadiyah. Dan yang ketiganya, wala yaqsimu bisawiyah. Dia kalau bagi harta pasal perang, dak adil amal, dak sama pemberian. Kalau ada berapa-apa bantuan, dak adil, bagi dak sama rata, bagi dak kena tepat. Ni dia kata tiga benda, tiga tuduhan yang diberikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata kalau mu tanya berkenaan dengan Sa'ad, ni aku nak khabar mu. Lalu Sayyidina Sa'ad kata, inni da'in bi thalathati da'awat, bi thalathi da'awat. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pun kata, aku nak berdoa dengan tiga doa kau. Tadi dia tuduh dia dengan tiga tuduhan. Sekarang ni aku nak doa dengan tiga doa. Lalu dia kata, Allahumma in kana 'abduka hadza kadhiban qama riya'an wa sum'ah. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya orang ni, hamba kamu ni bercakap bohong dan dalam keadaan riak dan sombong, fa'atil umrahu. Ya Allah ya Tuhanku, kalau dia ni cakap lebong, cakap nipu, dia ni sebut berkenaan dengan tak betul kerana sombong dan riak, maka aku nak doa tiga benda. Yang pertamanya, atil umrahu, panjangkan umur dia. Wa atil faqrahu, dan lamakan, jadikan dia ni lama dalam kefakiran. Yang ketiganya, wa arridhu lil fitan, dan dedahkan dia kepada fitnah. Dedahkan dia kepada fitnah. Bila gitu dia doa dengan tiga doa, lalu dia pun balik. Ada seorang ulama yang meriwayatkan berkenaan dengan orang tu, Abu Sa'dah tadi tu. Apa berlaku kepada Abu Sa'dah ni? Dia duduk di tepi jalan dan dia berkata, syaikhun kabirun maftunun asabatni da'watu Sa'ad. Orang tua, orang yang sangat tua, yang terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia sendiri hak yang mengaku bahawa dia telah terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan orang menyebutkan bahawa dia ni umur dia panjang, tua dah. Faqad saqata hajibah, kening dia ni tutup dah, mata dia ni, kening dia ni apa ni, kita panggil dia, kening dia ni jatuh dah. Nak khabar tuanya, bokok 3 1, panjang umur dia. Tak. Yang keduanya, Sayyidina Sa'ad kata dia, wa atil faqrahu, jadikan dia ni lama dalam kefakiran. Dia ni terlalu miskin sehingga kan beberapa hari dia tak ada makanan untuk dimakan. Tak ada orang yang sedekah kepada dia makanan. Tak ada anak bini yang boleh beri kepada dia makanan. Yang ketiganya,
Sayyidina Sa'ad kata benda wa'aridhu lil fitan. Dedahkan dia kepada fitnah. Allah Ta'ala beri kepada dia dalam keadaan dia tu terlalu tua, miskin, bokok 3, duduk biar jalan, duduk kaca anak dara orang. Tua dah umur 80, 90. Bokok 3, duduk biar jalan, kaca anak dara orang. Anak dara orang lalu kaca. Anak kata orang tua kata, nak duduk biar jalan, duduk kaca budak-budak puang lalu. Nak sebutnya ialah Sayyidina Sa'ad ada 2 tempat kepada dia Allah Ta'ala beri mustajab doa. Yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang keduanya doa orang yang dizalimi. Kapuh 2 ni kena kali. Tak tunggu kapuh 2, rasa tu parok dah Allah Ta'ala beri. Jadi peluang yang kita ada pada hari ni, doa yang makbul ketika kita nak buka, maka ambil peluang ni, minta banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Rancang doa kita tu, jangan malu, jangan segan, mintalah dengan Allah Ta'ala apa saja. Moga-moga Allah Ta'ala beri kepada kita kebaikan, dan mintalah juga selain itu kita berjumpa dengan malam Al-Qadar, malam yang maha daripada 1000 bulan. Moga-moga kita dapat malam tersebut, kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, keluar daripada Ramadan nanti, insyaAllah. Setakat saja pada pagi ini. Minta maaf banyak-banyak, ambil masa sedikit. Moga-moga keberadaan kita dalam majlis ilmu ni Allah Ta'ala berikan kepada kita keberkatan, insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.